Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, hanya tahu akaun Najib selepas siasatan skandal 1MDB. Pegawai Embeng memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini, beliau hanya mengetahui akaun persendirian Private Banking MR yang dikendalikannya adalah milik Datuk Seri Najib Razak ketika pihak berkuasa menjalankan siasatan terhadap skandal 1MDB. Bekas pengurus kanan Jabatan Jualan Pertukaran Mata Wang Asing Ambeng, Rosliza Ishak, pegawai atasannya tidak memaklumkan kepadanya nama pemilik akaun persendirian itu ketika beliau diarahkan mengendalikan portfolio akaun berkenaan. Tidak, mereka yaitu pegawai atasan tidak menyebut nama pemilik akaun itu. Katanya hanya menggunakan kod nama. Tiada maklumat lain yang didedahkan, katanya lagi. Saksi ke-25 itu, pendakwaan itu berkata demikian ketika menjawab soalan peguam bela Najib, Wan Aizuddin Wan Mohamed, pada sesi pemeriksaan semula dalam prosiding perbicaraan kes penyelewengan dana RM 2,3 bilion milik 1MDB yang dihadapi Najib. Terdahulu, Rosliza yang membacakan pernyataan saksinya berkata akaun Embeng Private Banking MR adalah milik Najib. Katanya beliau mengetahui bahawa terdapat pelanggan daripada Private Banking Division yang lebih suka sekiranya identiti mereka tidak didedahkan, walaupun kepada pegawai bank itu sendiri. Ketika menjawab soalan timbalan pendakwa raya Nadia Muhammad Izhar pada sesi pemeriksaan semula, saksi itu berkata tiada sebarang aduan dilaporkan berhubung penyalahgunaan akaun pelanggan daripada Jun 2014 sehingga sekarang. Sementara itu, Rosliza berkata beliau menukar 8.7 juta euro pound melalui 6 transaksi di antara 23 Jun dan 19 Disember 2014 selepas menerima arahan daripada pengurus perhubungan Ambeng, Joanna Yu. Beliau berkata Joanna akan memberikan arahan selepas menerima pengesahan berhubung kadar tukaran wang asing daripada pelanggan dan bahagiannya akan membuat pertukaran mengikut arahan berkenaan. Joanna adalah saksi penting dalam kes pecah amanah, pengubahan wang haram dan salah guna kedudukan dana SRC berjumlah 42 juta yang dihadapi Najib. Pada 27 Januari lalu, Najib gagal dalam rayuannya di Mahkamah Persekutuan untuk mengembalikan semula saman sivil yang difailkan terhadap Ambeng Islamic Berhad dan dua lagi termasuk Joanna atas dakwaan salah urus akaun banknya. Najib 68 tahun menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan berjumlah RM 2,3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Collins Lawrence Sequeira bersambung esok. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Setiap daripada komen anda amatlah dihargai. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu yang paling hangat pagi ini adalah tentang isu Azmin Ali lompat parti meninggalkan Bersatu. Baru-baru ini kita hangat diperkatakan, hangat di media sosial dan juga dalam alam politik, dunia politik, kayangan politik, apabila Zuraida Kamarudin telah mengesahkan keluar daripada parti Bersatu walaupun telah diberikan lantikan menjadi pemimpin dalam parti Bersatu, walaupun beliau sebenarnya tidak mempunyai jawatan sebelum ini di Bersatu kerana beliau berasal daripada PKR. Namun yang mengherankan adalah apabila Zuraida Kamarudin lompat parti meninggalkan Bersatu
dan menyertai pula Parti Bangsa Malaysia PBM. Dan menurut kenyataan, beliau bakal mengetuai dan bakal mendapat juga jawatan dalam PBM. Dan menurut Zuraidah, beliau meninggalkan Parti Bersatu Malaysia kerana tertarik dengan prinsip yang ada dalam Parti PBM. Yang aku dah hairan nih, di mana parti yang sempurna? Aku nak beritahu kepada semua ahli politik, tidak ada parti yang sempurna. Parti yang sempurna adalah disebabkan oleh ahli politik yang sempurna. Jadi kalau nak mencari parti politik yang sempurna yang sesuai dengan Anda, sehingga ke surga baru Anda menemuinya. Tapi Anda melompat-lompat, Anda mengecewakan kami sebagai para pengundi yang telah memberi mandat kepada Anda. Berbalik semula kepada isu hari ini, yaitu isu di mana dikatakan desas-desus yang makin bertiup kencang. Apabila dikatakan di media sosial dalam berita-berita portal, Azmin Ali bakal meninggalkan Parti Bersatu dan akan mengkhianati lagi Muhyiddin Yassin. Tetapi hari ini, di dalam Sinar Harian, Muhyiddin Yassin tampil sendiri, memberi kenyataan bahwa beliau menafikan Azmin Ali akan meninggalkan Parti Bersatu Rakyat Malaysia. Yang aku nak beritahu kepada semua orang dalam politik ini, apabila angin berkencang, apabila angin bertiup, pokok bergoyang, pasti ada sesuatu yang tidak kena. Muhyiddin Yassin sepatutnya segera memberi kenyataan, bukannya sudah berminggu-minggu baru memberikan kenyataan. Aku sebenarnya tidak peminat sangat dengan kegiatan lompat-lompat parti ini, kerana katak itu lebih baik digoreng saja daripada menyebabkan parti itu menjadi busuk. Orang yang sudah biasa lompat-lompat nih, dia akan lompat lagi. Dan ini bukan hanya sebang kari cakap biasa. Sudah terbukti, bila dia sudah lompat, dia akan lompat lagi dan lompat lagi dan lompat lagi. Dan dia tidak akan berhenti melompat. Jadi aku nak menyuruh kepada semua ahli politik, ahli parlimen, cepat-cepatlah laksanakan akta anti lompat parti. Kerana akta ini sekiranya masih tidak dilaksanakan, sehingga bila-bila kejadian lompat parti ini tidak akan berakhir. Kejadian mengecewakan para pengundi tidak akan berakhir. Sampai bila-bila pun kita akan kecewa, kerana bila dia tak puas hati dengan partinya, dia akan lompat lagi. Dan bila dia rasa dia tak ada jawatan, dia akan lompat lagi. Tujuannya satu saja, memuaskan hatinya dan memuaskan kuasa. Nak lompat kerana nak menyelamatkan rakyat jarang sekali. Bukan juga tiada, tapi jarang sekali. Aku dah kata di sini, kenapa Muhyiddin Yassin yang menafikan? Kenapa bukan Azmin Ali yang tampil menafikan? Dari sekarang, dari dahulu sampai sekarang, sejak angin bertiup kencang tentang lompat parti Zuraidah, sampailah kepada Azmin Ali punya spekulasi ini, belum ada tampilnya Azmin Ali, tuan punya badan, yang kalau difitnah perlu memberi penafian segera sebelum dosa memfitnah ini terus berleluasa. Aku nak tahu kenapa Azmin Ali tak tampil-tampil, tak lagi tampil dan belum lagi memberikan kenyataan langsung berkaitan dengan desas-desus lompat parti ini. Kalau boleh, percepatkanlah Azmin Ali buat kenyataan. Ataupun mungkin ada tersirat di sebalik apa yang bertiup kencang ini, sehingga Azmin Ali belum membuat sebarang penafian. Yang buat penafian balik-balik orang lain, yang dirinya sendiri ini tidak pula membuat penafian. Kita tunggulah nanti, adakah dinamik politik Malaysia ini berulang lagi. Perkara yang tak benar jadi benar. Di Malaysia ini selalu orang kata ini hanya kabar angin, ini tak benar, itu tak benar. Dan akhirnya apa yang berlaku? Yang lebih menyayat hati, berita tak benar menjadi tak benar, menjadi benar, dan berita benar menjadi tak benar. Itu yang pelik. Itu yang pelik sejak akhir-akhir ini. Kabar angin boleh jadi benar, dan kabar yang benar boleh menjadi kabar angin. Anda bersetuju dengan saya? Kalau Anda bersetuju dengan saya, tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel saya ini. Sebelum kita berpisah, sila tonton dahulu berita sisipan ini untuk semua. Kita jumpa lagi
Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.